Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Muka surat apa? 165. Kat mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kata musannif, iaitu pengarang kitab Matan Tahawi, iaitu Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala. Summa li Utsman radhiyallahu anhu. Itu terjemah. Kemudian bagi Utsman radhiyallahu anhu. Syim tu syarah dia. Artinya dan mensabitkan kita akan khilafah, akan perlantikan sebagai khalifah, yakni kemudian daripada Sayyidina Umar bagi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma, tatkala menikam oleh gulam bagi Mughirah akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan mengetahui mereka itu sahabat akan bahawasanya sudah hampir ajalnya Sayyidina Umar kerana keluar daripada lukanya itu oleh susu yang diminum oleh Umar. Menyuruh mereka itu sahabat akan Umar dengan berwasiat dan menentukan gantinya Umar jadi khalifah apabila ia mati. Maka berkata ia Umar, tiada aku dapat akan yang lebih sebenar dengan ini pekerjaan, yakni jadi khalifah, daripada ini jamaah yang telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika redha ia Rasulullah daripada mereka itu. Maka menyebut ia Umar akan nama mereka itu, iaitu Ali dan Utsman dan Zubair dan Talhah dan Sa'ad bin Abdurrahman radhiyallahu anhum, dan berkata ia, hadirkan kamu oleh Abdullah bin Umar, dan tiada ada baginya daripada pekerjaan suatu, artinya tiada dicalon akan dia dan tiada dipilih ia Abdullah jadi khalifah, hanya seperti menghiburkan hatinya Abdullah sahaja. Maka bila sudah wafat ia dan selesai mereka itu daripada menanamnya Umar, maka berhimpun segala jamaah yang tersebut dahulu kerana berunding dan memilih akan salah seorang daripada mereka itu supaya ditabal, dilantik atau diangkat jadi khalifah. Dan pada kesudahannya setuju mereka itu pada mengangkat akan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan telah menabal akan dia oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Ali dan Muhajirun, iaitu orang Mekah dan Ansar orang Madinah, dan ketua-ketua tentera dan para muslimin. Setelah daripada kelebihan Sayyidina Utsman, setengah daripada kelebihan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahasanya malaikat malu akan dia, akan Sayyidina Utsman. Baik, kita sambung lagi. Wajib kita menetapkan atau mensabitkan 4 orang khalifah, iaitulah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lepas dah bagian Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama. Bulang dulu khalifah Umar. Dua-dua ni tidak diterima oleh golongan Syiah Khawarij.
Jadi lepas daripada Sayyidina Umar wafat, isbatnya yang sabitnya ialah Sayyidina Uthman. Pasal apa sini? Kerana nak menolak akan golongan-golongan yang menentang, yang tak mau terima, yang dia kata yang berhak sekali lepas Nabi bukan saja lepas Umar, lepas Nabi ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ahli sunnah wal jamaah antara benda yang terbeza daripada Syiah ialah dalam bab mengisbatkan khalifah. Dia banyak, lebih pada 300-400 benda yang dia lain daripada ahli sunnah. Antaranya penerimaan pelantikan khalifah. Khalifah ni ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lepas Nabi patut Ali selalu. Jadi ahli sunnah wal jamaah dah ikut jamaah sahabat yang menjadi ijma'. Semua sahabat Nabi sama ada Muhajirin Ansar menerima tertib Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi pendek cerita, apabila Sayyidina Umar meninggal dunia, wafat, mati pun tak apa. Kadang-kadang dia panggil lain-lain. Kalau orang KL dia panggil orang meninggal. Kita tengok ada orang ramai kubur, siapa meninggal? Tu KL lupa. Terengganu tak kata gitu. Tengok orang ramai orang kata benda. Ada orang mati. Tu bahasa je. Hakikatnya sama. Nama Adamul hayah liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelumnya itu hidup. Bahasa. Kalau KL panggil semadi. Berapa semadi? Semadi kan? Kalau Terengganu Sipang. Sipang, tanang kasar. Kalau kata tu Sipang. Kalau orang KL, orang Johor, Kebumi, Semadi dia panggil. Kita Sipang. Nampak? Kalau budak-budak tanang, budak muda, sek-sek wai suku. Berapa tanang ni? Tu budak-budak tanang. Tapi kalau orang yang orang dak berakhir dak panggil tanang, panggil benda kambu. Nampak tak? Kambu pakai tu bahasa. Betul tak? Jadi antara bahasa yang agak istimewa ni bahasa Terengganu wafat bahasa Arab. Wafat Terengganu meninggal, Melayu meninggal dunia. Meninggal dunia. Lepas tu kita nak kata Nabi bersabda pun boleh, Nabi berkata pun boleh, Allah berfirman pun boleh, Allah berkata pun boleh. Tak ada apa pun menghendah-hendahkan satu sama lain. Cuma budaya kita bila Allah berfirman, Nabi bersabda. Bila sebut Nabi wafat, sahabat wafat, kita orang biasa meninggal dunia. Yang sebenarnya tak salah. Kalau Indonesia wafat orang kampung, nampak? Penarik beca wafat. Tak pelik dia. Kita ambil bahasa Arab selalu. Tapi Indonesia dengan Terengganu lebih Terengganu ni. Pasal dia ada lebih kurang Arab, ada taukid khafifah, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Orang Terengganu kalau dia janji 15 minit lambat, ayat dia gua ni. Dia ni 15 minit tak sampai lagi janji. Dia ni setengah jam datang. Setengah jam tak hari ni datang ni, setengah jam tak apa lagi. Itu bit datang. Sejam ke atas datang beruk. Itu bit taukid lafzi belakang beruk pula cuti. Kita tanya orang kota baru gitu juga. Sejam ada ke atas tak ada, datang beruk selalu. Aku ni tunggu panah beri peluh berjeruk. Nampak? Tu. Pelik dia bahasa. Baik, balik semula. Maka Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman, siapa lebih tua? Cik Mat? Sayyidina Uthman. Pandang kat dia. Sayyidina Uthman lebih tua. Bila lahirnya Sayyidina Uthman? Dia muda 6 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Umar 13 tahun selepas peristiwa Gajah Abraha. Tapi Umar jadi dulu. Jadi khalifah dulu. Kerana apa? Kerana hadis sebelum ni, iqtadil ladzani min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Lepas aku tak ada, dua orang buat turut dulu, iaitu Abu Bakar dengan Umar. Matinya Sayyidina Umar, wafat Sayyidina Umar ditikam. Disebut dalam kitab perisai tadi, ditikam oleh gulam bagi Mughirah akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Tikam 6 kali tengah semayang, jadi imam semayang subuh. Tengah jadi imam 6 kali tikam. Dan bila tikam keluar susu. Sebelum tu dia minum susu. Susu tu keluar kok luka. Maknanya pendek umur. Jadi bila orang tahu dah hampir mati Sayyidina Umar, maka orang minta dia pesang lah siapa pengganti dia. Minta pesang siapa pengganti dia. Jadi Sayyidina Umar bila diminta wasiat siapakah penggantinya, sebagaimana diceritakan Imam Ahmad, sebenarnya yang disebut di dalam kitab Tahawi, Sayyidina Umar ketika luka dia menyebut beberapa orang nama, iaitulah Ali bin Abi Thalib dan Utsman dan Zubair dan Talhah dan Sa'ad bin Abdurrahman radhiyallahu anhum. Yang akhirnya yang dipilih ialah Sayyidina Utsman. Allahu Rabbi. Bila dipilih Sayyidina Utsman, maka semua para sahabat, Sayyidina Ali dulu-dulu sekali yang setuju. Jadi Syiah kata patut Ali ganti Nabi. Sedangkan Ali nombor 3 khalifah tu orang tak latih lagi dia dulu-dulu lagi sokong. Orang latih Sayyidina Utsman bin Affan. Sebab tu kita jasa berebutlah jawatan ni. Bila kita dilantik, kerana tidak ada orang yang lebih cekap dari kita, maka kita berserah kepada Allah. Allah akan beri pertolongan. Orang lain ni berebut, pilihlah saya. Nampak tak? Bila kita sendiri nak jadi, Allah tak beri pertolongan. Takut lagu tu. Maka bersetujulah oleh Sayyidina Abdul Rahman juga bin Auf, Sayyidina Ali dan Muhajirun ni mana orang-orang yang hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, dan Ansar dan ketua-ketua tentera dan Muslimun, semua pakat bersetuju. Ini menolak golongan Syiah yang katanya bahawasanya ramai sahabat Nabi tidak setuju Sayyidina Utsman. Nak betul ke dia semua? Kaki spin kat Syiah ni. Maka setengah dari kelebihan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahasanya malaikat itu malu akan dia. Kerana Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi kata, ala istahyi min rajulin tastahyi anhu al-malaikatu au kama qala, malulah kamu semua daripada seorang yang malu para malaikat daripadanya, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Agak-agak malaikat malu dengan kita. Iblis pun tak malu dengan kita. Ni malaikat ni ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang diberi kemuliaan.
Nah, malu dengan malaikat. Dengan Sayyidina Uthman. Nah, dan malunya malaikat ini diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ala atas tahyi, mu kena malu daripada orang yang malu daripadanya para malaikat. Nah, jadi Sayyidina Uthman tidak sebagai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bekeng. Sayyidina Uthman lembut. Adapun dermawan, semua khalifah adalah dermawan. Tak ada seorang pemimpin khalifah yang bakhil kedekut tiap hidung masing, tak ada. Nah, cuma beza tabi'i. Nah, tabi'i Sayyidina Umar bekeng. Nah, kiralah bila orang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar iklan terus. Nah, kalau kita viral dalam Facebook terus. Faham? Khabar dia masuk Islam. Orang lain hijrah nusuk. Nabi berapa kali liung kat belakang bukit. Takut nampak kesang tapak kaki. Nak hijrah ke Madinah. Siap lagi buat mari kambing lagi. Nak gembala kambing, lalu kambing supaya bekas tapak kaki unta Nabi nak hijrah ni terpadang dengan tapak kaki kambing. Sayyidina Umar bila hijrah viral dulu depan Kaabah. Faham? Aku nak hijrah ikut Muhammad. Siapa nak pendek Umar sila tunggu depan. Orang bekeng. Maka dengan lembutnya Sayyidina Uthman, orang masyarakat mendapat keuntungan yang lebih, dan khilafah Islam pun mendapat mudarat yang besar kerana dia lembut. Bila lembut, mudarat pula ada. Sama macam kisah Musa dengan adik Nabi Musa, Harun. Bila Musa ada, maka tak berani kaum dia nak buat onar. Bila Musa pergi ke Sinai menerima wahyu, tinggal Harun je, Musa samiri kata beres. Musa tak ada, tinggal Harun tak gerak kata lembut. Tu dia buat kupur ke kapung, ambil mah belaka, lebu-lebu masuk buat lembu. Jadi tak kong. Tiup di iblis boleh cakap lembu. Pas ni sembuh lembu. Allahu Rabbi. Dia berkahwin dengan dua orang anak puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat seorang, kahwin dengan seorang lagi. Nikah dengan anak Nabi. Allah, kita dengan anak YB boleh nikah. Tak nak kata dengan anak Nabi. Dan menceritakan dan menyempurnakan ia akan menghimpun Quran dan menjadikan oleh Rasulullah SAW Ali akan tangannya yang mulia ganti bagi tangan Sayyidina Uthman pada bai'atul Ridwan. Maka bersabda ia, ini tangan Uthman radhiyallahu anhu. Ambil tangan Uthman, ganti tangan Nabi. Memuliakan sahabat. Dalam bai'ah. Bai'ah ni bukan bid'ah. Dulu kecil dalam Facebook. Bab bai'ah kan. Ambil bai'ah dengan ahli, ambil bai'ah dengan pemimpin Islam. Dia kata amalan ni bid'ah. Bai'ah ni sunnah Nabi. Bai'ah ni perjanjian untuk setia. Tidak berpaling tadah menentang perjuangan Islam. Berapa kali bai'atul kubra, bai'atul ridwan, Nabi ambil perjanjian setia. Sangkan setia bersama Islam sampai mati. Ketika rajin, ketika malah, ketika senang, ketika susah. Bai'ah itu sunnah. Cuma dah kita ni tak biasa dengar pelik main benda bai'ah gini. Yang dilarang bai'ah pada perkara yang salah. Janji setia untuk membantu perkara mungkar. Freemason pun ada bai'ah, ada perjanjian setia. Membuat illuminati, geng-geng Yahudi. Itu bai'ah pada benda yang benar, maka dipuji syarak. Jasanya antaranya menyempurnakan pengumpulan Quran.
Jadi zaman Nabi, Quran gini, ada sahabat yang hafal 30 juzuk dalam dada. Kalau tulis gini stokot, mushaf tak ada zaman Nabi. Ada sahabat yang hafal surah-surah tertentu saja. Faham? Ada yang ditulis pada batu, kayu, daun-daun dan kulit. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, maka sibuk tak dang nak kumpulkan Quran jadi 30 juzuk. Kerana ramai orang derhaka, murtad dan sebagainya. Maka bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi belum sempat sempurna pengumpulan Quran, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah tadi. Faham lagi? Sebab tu dia kata Sayyidina Uthman menyempurnakan pengumpulan Quran yang mula zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar banyak jasa buat kalender hijrah dia. Belum Sayyidina Umar pakai tahun gajah. Tahun gajah. Sayyidina Umar ni antara orang yang mengemaskinikan Baitul Mal Islam. Baitul Mal ni harta yang terkumpul yang menjadi sumbangan, sedekah dan sebagainya. Nanti zaman Sayyidina Umar dan zaman Sayyidina Uthman jadi sangat sempurna. Jadi zaman Sayyidina Uthman dipanggil sahabat-sahabat Nabi kerana pada zaman dia ramai sahabat sudah meninggal. Jadi dimimbangi ada 5-6 orang yang hafal 30 juzuk, takut meninggal habis. Takut mati belaka. Jadi kupur baca ayat yang dihafal. Siapa hafal 30 juzuk baca 30 juzuk, siapa hafal 5 juzuk baca 5 juzuk. Semua yang ingat baca belaka. Bila dibaca semua sekali, maka betul lah sama macam yang kita dapat tengok hari ni dalam mushaf. Adapun titik, adapun hizib, adapun garis, waktu kediam. Kalau asal zaman Sayyidina Uthman hanya huruf saja. Kalau bismillah bersing ming saja. Ber tak ada titik bawah. Titik tu buh kemudian. Ni ber dia buh titik bawah. Ni nun titik di atas. Ni jing titik bawah. Ni kha titik di atas. Buh titik tu kediam. Zaman Sayyidina Uthman Quran pertama tak ada. Letak tajwid pula. Ni lagi canggih Quran 2020 ni. Ada hukum tepi. Ni berapa harakat, ni berapa mat lagu apa nama. Ni pun dia wakah qabih ke wakah jaiz ke apa. Siap buh nama. Tak betul juga kita baca. Berselera tabok kali. Ghairi magdu na'an ta alaihi. Anak waguan ni. Kalau zaman Quran zaman Sayyidina Uthman tak tahu kau uruk saja. Itu jasa-jasa mereka ni. Besarlah. Kita ke dia yang dapat ni barang siap. Barang siap ada ngaji lah, tu pun malas kau nak ngaji. Sibuk Facebook. Zaman Sayyidina Umar dibayar gaji tentera, gaji qadi. Jabatan qadi zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman dibayar gaji bulan. Tu kisah dia. Tentera jeneral tentera, pakak-pakak rendah. Zaman Sayyidina Umar dikemaskinikan. Zaman Sayyidina Uthman dibayar dengan bayaran yang lebih dikemaskin. Tu beza dia. Dan zaman Sayyidina Umar dimulakan jabatan polis. Jabatan polis. Nampak tak? Kita baru lagi 1930-an boleh. Dia tu 1400 tahun dulu. Jabatan polis zaman Sayyidina Umar, dan zaman Sayyidina Uthman ditambah lagi beberapa jabatan qadi dan sebagainya. Dan zaman Sayyidina Uthman inilah dibayar orang yang kerja dengan masjid. Imam, Bilal, orang yang jadi juru fatwa, mufti, dibayar gaji bulan. Sebab tu jangan kita duduk kata Tok Imam ada gaji, tak boleh ikut buat Tok Imam. Faham? Kita menentang fatwa Sayyidina Uthman bin Affan. Kita siapa? Faham?
Neh. Tok Imam ada gaji, tak boleh ikut duduk belakang. Alah bala tu. Faham lagi? Mu sakoi boleh ambil gaji, Tok Imam tak boleh. Nah, kita ikut orang dulu pandai pada kita. Faham? Dia Sayyidina Usman yang fatwa. Bukan Haji Osman. Tukang mozek. Sayyidina Usman. Yang tak boleh kita jadi imam bergaji tapi tidak ada kerana Allah, kerana gaji semata-mata. Itu luput pahala. Faham? Mufti boleh ambil gaji zaman Sayyidina Usman. Nah, zaman Sayyidina Usman tu qadi. Qadi ni hakim. Zaman Sayyidina Usman lah hitam putihkan semua orang kerja dengan jabatan pemerintah, hakim, qadi tak boleh niaga. Nampak? Learning ke mana? Kalau pemerintah niaga. Menteri niaga, exco niaga. Bila orang-orang besar kerajaan meniaga, tak urusan mereka ini banyak tergendala ke laluan mudah. Laluan mudah lesennya, kontraknya mudah dapat, tak ada orang nak halang. Betul tak? Jadi orang ternapi hak orang ramai. Sini sebab tu Sayyidina Umar bila dia jadi khalifah, dia buat satu warta, siapa yang dilantik bekerja dengan jabatan kerajaan seperti gubernur, timbalan gubernur, wakil rakyat ke apa, kalau dia masa dia menjawat jawatan dia ada 2 helai baju, maka hendaklah dia letak jawatan atau berhenti bila-bila, tak boleh lebih pada 2 helai baju. Lepas tu Sayyidina Umar. Faham lagi? Dan afdal kata Sayyidina Umar, masa mula-mula dia lantik menjadi menteri, dia ada 2 helai baju, dan bila dia letak jawatan satu masa nanti dia pecing, dia hanya ada 1 helai baju. Dan ni rawat gitu. Masa baru latih selai baju dia ada. Singlet dengan kain pelekat, cak gajah duduk. Bila dia letak jawatan tak jadi menteri dah, berapa lah dia? Kereta 18 buah. Rumah hak nama dia, hak nama bini, nama anak saudara. Betul tak? Halal ke haram? Ini masalah. Bila haram, neraka tempat dia. Betul tak? Dan kita niaga, kita masuk gate projek. Faham tak lagi? Yang ada lesennya 20 orang kontraktor. Seorang saja akan menang projek ini. Tender terbuka. 19 orang kontraktor biasa. Seorang hak exco. Hak siapa boleh? Saya jawab. Dah. Ni masalah Sayyidina Umar ke boy? Faham lagi? Nak nega. Nak jadi hakim. Nak jadi menteri tak boleh nega. Ini masalah. Betul tak? Pasal hak orang ramai, hak rakyat. Tak kata siapa-siapa dah. Tapi gitulah. Kalau kita hari ni kita jadi exco, jadi menteri, jadi Perdana Menteri, ada 2 helai baju kata Sayyidina Umar, kaki mu pecing, tak boleh lebih 2 helai, nak mari kira mula. Takut saat ni, takut ambil salah guna kuasa, nyebeli selai lagi baju dalam pemerintahan jadi 3. Faham lagi? Batulah khalifah yang 4 ini, nampak? Dia panggil Khalifah Ar-Rasyidun, yang dapat petunjuk, yang Allah lorongkan perjalanan pemerintahan mereka itu jalan yang benar, jalan menuju syurga. Kita pecing ada tak miskin? Ada tak menteri pecing miskin? Ada. Rumah situ ada besuk, ada kemamang ni orang khabar, ada tanah. Ni tak ada kalah dah orang ni. Tapi asli banyaknya 5 tahun hari tu. Tak? Summa li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan kemudian bagi Sayyidina Ali anak bagi Abu Talib radhiyallahu anhu. Artinya mensabitkan oleh kita sekalian mukallaf beriktikad akan khilafah
Kemudian daripada Sayyidina Uthman bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tatkala kena bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan menantik manusia akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jadilah ia khalifah yang sebenar yang wajib diikut perintahnya, dan ialah khalifah pada masanya, mengganti Nabi SAW akan sebagai ganti yang sebenar. Semacam dengan 3 khalifah yang dulu daripadanya Ali, kerana menunjuk atasnya hadis Safinah radhiyallahu anhu, khilafatun nubuwah salasuna sana summa yu'ti lahu mulkahu may yasha, artinya menggantikan Nabi pada segala maslahat kepentingan muslimin itu 30 tahun, kemudian memberi Allah Ta'ala akan kerajaan akan mereka yang mendaki Allah akan kerajaan. Menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasai dan Tirmizi. Hanya saja khilafah itu 30 tahun saja, maknanya pemerintahannya 30 tahun, iaitu masa segala khalifah yang 4 dan masa Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, kerana nama khilafah itu ketentuan bagi khalifah yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sekalian yang menyalahi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya raja-raja sekalipun digelarkan mereka itu dengan khalifah. Jadi makna khalifah ialah menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diiktiraf mana-mana khalifah yang ganti Nabi, ganti sahabat, tiba-tiba mereka tidak ikut sunnah. Batu walaupun zaman pemerintahan khalifah-khalifah tersebut mereka panggil khalifah, padahal zalim, dalam Islam mereka sebenarnya tidak diiktiraf sebagai khalifah. Jadi siapa yang dianggap khalifah? Pemerintah yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud ikut sunnah, amalkan Quran dan hadis dalam pemerintahan. Mana-mana pemerintah yang tidak mengamalkan Quran dan hadis bukan khalifah. Itu pelepahnya. Jadi hak kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, pengganti hukum Allah di bumi, melaksanakan perintah. Maka ganti Nabi juga dikata khalifah. Maka siapa yang dilantik menjadi khalifah, masalah ini dipanggil masalah khilafah, masalah pemerintahan, pelantikan pengganti Nabi. Jadi khilafah yang ijma' ulama'nya ialah 5, iaitulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Kerana 5-5 ni mengamalkan sunnah. Jadi bila dikira lebih kurang lepas pada zaman Sayyidina Ali, itulah Hasan bin Ali cucu Rasulullah, sekejap sebelum dibunuh 30 tahun. Jadi betul Nabi kata salah sun 30 saja. Nah, itu khalifah. Lepas pada tu Allah beri siapa yang dia kehendak. Orang kafir pun Tuhan beri, komunis pun Tuhan beri Rusia. Beri belaka. Jadi hak mana hak tak betul, tak panggil khalifah, dipanggil raja-raja, dipanggil sultan. Sekalipun digelarkan mereka itu dengan khalifah, orang panggil khalifah, panggil lah, tapi tidak diiktiraf. Dan adalah khilafah, iaitu pemerintahan menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada tahun 3, iaitulah 2 tahun 3 bulan, dan khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 10 tahun dan 6 bulan, dan khilafah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu 12 tahun, dan khilafah Sayyidina Ali 4 tahun dan 9 bulan, dan yang mula-mula jadi raja bagi muslimin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu hanya saja jadi raja yang sebenar tatkala menyerahkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kepadanya Muawiyah
akan khilafah pemerintahan. Maka bahawasanya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menabal akan di Muawiyah oleh orang Iraq, Hasan oleh orang Iraq, kemudian daripada wafat ayahnya Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali meninggal, maka orang Iraq lantik anak ni, Hasan bin Ali. Kemudian daripada 6 bulan menyerah ia Hasan bin Ali, cucu Nabi, akan pekerjaan memerintah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dengan dialah nyata kebenaran sabda Nabi sallallahu, inna bni hadza sayyidun wa sayuhlihu Allah bihi baina fitnataini padi azimataini minal muslimin. Tak nampak dah. Artinya bahawasanya cucu aku ini pengulu, dan selagi mendamaikan oleh Allah Ta'ala dengan di antara dua puak yang besar daripada sekalian orang Islam, menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Maka khilafah itu sabit ia khilafah bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan menambal akan Ali oleh sahabat radhiyallahu anhum, melainkan Sayyidina Muawiyah serta ahli Syam, orang Syria. Maka bermulalah kebenaran itu serta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka mendapat ia akan 2 pahala, dan Sayyidina Muawiyah tersalah ijtihadnya, maka mendapat ia akan satu pahala dalam bab pertikaian tentang pelantikan. Kerana man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa aqta falahu ajrun wahid, atau kama qala, siapa yang berijtihad, ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Dan siapa yang tersalah dalam ijtihadnya, tidak ada pahala benar kerana dia salah, tetapi dapat pahala berijtihad kerana dia telah memerah keringat untuk melepas ataupun menunai ataupun menyelesaikan masalah hukum yang berlaku di antara masyarakat. Wallahu a'lam. Dia tengok soalan.